أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب يسر ولا تعسر، رب تمم الخير. أما بعد. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Isnin bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1446 Hijrah bersamaan dengan 9 September 2024. Kita dengan limpah rahmat kasih sayang Allah, taufik darinya, kita dikumpulkan dalam majlis ilmu pada pagi ini mengkaji Fiqhul Asma'ul Husna bab 77. Okey, nama Allah yang indah, Allah Ar-Rafiq. Ar-Rafiq yang bermaksud Allah yang Maha Lembut. Subhanallah wa akbar. Okay, kita dah tahu dah dalil nama Allah Ar-Rafiq ada pada hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Alhamdulillah, kita dah tahu dah apa makna Ar-Rafiq. Apa makna Ar-Rafiq? Muka surat 655 tu. Kan? Apa maksud Ar-Rafiq? Ialah Allahu Rabbi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Sibukkan mic, lupa nak ni. Okay. Apa makna Allah Rafiq? Okay. Apa maksud Rafiq? Iaitu sifat lemah lembutnya Allah. Okay. Sifat Allah yang maha lembut dan kelembutan Allah itu maha tinggi, maha sempurna, amat layak atas keagungannya. Okay. Dan kesempurnaannya. Subhanallah. Jadi Ar-Rifqu lawannya Al-Rifqu. Ar-Rifqu maksudnya lembut, mudah. Allah memudahkan, Allah tak sulitkan. Allah berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam setiap urusannya. Okay. Dan kemahalembutan Allah itu buktinya kita boleh nampak dekat mana? Okay. Dalam kitab kita dah bincangkan, iaitu Allah Ar-Rafiq, Allah yang maha lembut dalam surat 656 tu dalam yang pertama dalam takdirnya. Takdir itu maksud apa? Ketetapannya. Okay. Allah Akbar. Takdir dan ketetapannya juga dalam perbuatannya. Dia maha lembut dalam apa? Dalam perintah-perintahnya, hukumnya,
dan syariatnya. Kita boleh nampak lagi bukti Allah Ar-Rafiq, Allah yang maha lembut dalam perbuatannya ketika apa? Ketika kita faham kejadian manusia, kejadian kita ni pun Allah buat bertahap-tahap. Ada proses kan? Tak ada hari ni kita test urine positif, besok dah bersalin. Tak ada. Kita pun tahu nyamuk contohnya lagi, katak, lagi rama-rama. Pokok pun tak ada hari ni kita semai benih, besok dah keluar lada. Ada? Tak juga. Semuanya bertahap-tahap. Allah nak mengajar kita apa? Dalam hidup ni jangan tergesa-gesa. Semuanya ada proses. Datang kelas sekali terus warang, terus tawaduk. Okey, terus pandai. Kita kalau boleh kan macam tu kan. Anak kita hantar sekolah, lepas tu balik terus anak soleh. Kita kan suka hantar program cuti sekolah kan. Kita pun terpedaya dengan iklan dia apa dia? Macam ni iklan program cuti sekolah anak-anak. Confirm, pergi 5 jam khusus ni, balik anak solat tak payah subuh. Ya? Ya? Ya ke? 5 jam, kita bela dia 15 tahun. Pergi 5 jam, balik terus solat tak payah subuh. Ya ke? Okay. Jangan kita ingat asal cuti sekolah, hantar anak khusus. Sebenarnya apa? Nak memudahkan mak pergi kerja. Tu yang dia letak anak dia 5 jam tu kan. Okay. So dalam proses mendidik anak, lagilah memerlukan proses yang amat panjang. Benda yang paling susah, benda yang paling panjang ialah membina manusia. Kalau tanam pupuk lagi senang daripada benda manusia, betul? Allah Akbar. Kalau anak perempuan, orang dulu-dulu kata apa? Bela lembu sekandang lagi senang daripada bela anak dara dan seorang. Itu dalam maksudnya sebenarnya kan? Allah Akbar. So, perbuatan Allah dalam penciptaan. Kat situ je dah nampak bukti bahawa Allah itu tidak tergesa-gesa dalam perbuatannya. Itu membuktikan apa? Kebijaksanaan Allah. Lagi? Kalau tu dekat peringkat kedua tu, nampak apa tu? Kebijaksanaan, kelembutan. Lagi? Bukti kesabaran. Bukti Allah, ilmu Allah. Bukti kehalusan Allah. Okey, dalam pengaturannya yang tak henti. Allah Akbar. Pernah tak sepanjang kita hidup, matahari lupa nak keluar? Matahari merajuk. Dalam sepanjang kita hidup, belum pernah, betul? Allah Akbar. Subhanallah. Kemudian apa lagi bukti? Apa lagi bukti Allah Ar-Rafiq? Allah itu maha lembut ialah Allah sebenarnya mampu tak nak menghilangkan matahari? Allah mampu tak menahan nikmat-nikmat yang kita dapat sekarang ni? Allah mampu. Tapi Allah tetap beri walaupun pada mereka yang kafir. Okey. Kalau muka surat 657, semua ini bukti-bukti ni setakat yang kita dah belajar ni supaya apa? Ni yang saya ulang ni semua yang saya suruh gariskan tu. Apa dia? Semua itu agar manusia mengetahui bahawa, nampak ayat tu? Nampak surat 657? Bahawa alam semesta ini memiliki Rabb. Tolong highlight, tolong gariskan ni, itu penting. Allah suruh kita tengok alam semesta ni, pengaturannya, subhanallah, nak membuktikan apa? Supaya manusia sedar semua ni ada Rabb. Alam semesta ini memiliki Rabb. Apa maksud Rabb? Pencipta, pemilik, pengatur. Sebab itulah Allah nak kita saksikan tanda-tanda kekuasaannya. Sebab itulah ilmu yang paling besar, ilmu yang paling penting ialah mengenal Allah. Sebab tu anak-anak ketika 7 tahun baru disuruh solat, belum wajib. Wajib bila dah umur 10 tahun. Cuba kita bawa anak cucu kita, okey, pagi-pagi, cuba tengok matahari bergerak. Cepat tak? Cepat kan? Saya kadang hantar anak balik, tengok dah naik dah matahari. Cepat sangat kan?
So tanya dekat anak, ni contoh. Boleh tanya dekat anak cucu kita. Tadi kita tengok, sekarang ni matahari dah naik. Siapa yang gerakkan tu? Tanya dia. Siapa yang gerakkan tu? Nanti dia jawab, Allah. Okay, matahari tu tak gerak sendiri nak. Matahari tu tak gerak sendiri cu. Matahari tu siapa yang gerakkan? Allah. Banyak kali, banyak benda, lain-lain objek. Tunjukkan pada anak cucu. Kenal kepada dia bahawa alam ini ada pengaturnya. Okay? Allah tak cipta, lepas tu Allah biar. Allah aturkan. Subhanallah, Allah Akbar. Okay? Nanti petang kita tengok matahari akan terbenam. Siapa yang turunkan tu? Tanya lagi. Biar anak kita, anak cucu kita always ingat. Dan perkara yang paling penting zaman sekarang ini pada saya lah. Yang paling penting, tanamkan rasa takut pada Allah. Itu yang dah tak ada dan semakin hilang dalam jiwa kita dan jiwa anak cucu kita. Rasa takut pada Allah tu dah semakin hilang. Kenapa semakin hilang? Sebab tak kenal. Masa begitu pantas, kita mengejar dunia terlalu cepat sehingga kita lupa akan aturan-aturan Allah. Dalam Islam, di mana perempuan diletakkan? Dalam rumah tangga, perempuan ni sepatutnya dilayan seperti ratu. Duduk dalam rumah, bela anak, didik anak, betul? Ke kena buat 3 kali kerja? Ke sampai penat? Dalam film banyak lelaki ke banyak perempuan? Sampai tak sempat nak didik anak. Anak perlukan mak-mak yang tak ada. Itu kerja siapa tu sebenarnya? Bagaimana kafir menyusun, mengatur sehingga muslimat dah tak ada rumah. Betul? Diberi gaji yang tinggi. Allah Akbar. Lama-lama ni lemak lah kan? Betul tak? Subhanallah. Cantik tak sebenarnya aturan Islam? Sebenarnya. Tapi kita ni biarlah berilmu, kemudian didik anak tu. Allah Akbar. Semoga kita diberi kekuatan. Kita orang kafir saya cakap nak rosakkan Islam, rosakkan perempuannya. Rosakkan ibu rumah tangganya. Maka tak akan lahir generasi pelapis yang berilmu. Okay. Subhanallah, peringatan untuk kita semua. Semua itu sekali lagi bukti yang Allah suruh kita tengok, perhatikan semua itu supaya manusia sedar alam semesta ini memiliki Rabb. Allahu Akbar. Allah berkehendak. Saya suka ayat yang tu. Subhanallah. Dulu ketika kita tak belajar, kita baca ayat ni tak ada rasa apa-apa. Tapi semakin kita belajar, semakin kita kenal Allah. Setiap kali baca Al-Mulk, ayat pertama, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allah Al-Qadir, Allah Al-Muqtadir. Allah yang menetapkan takdir. Allah dah tulis takdir kita sebelum langit dan bumi diciptakan lagi. Takdir kita dah siap, dah ditulis. Tapi kita yang tak kenal Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya minta maaf cakap, ketika kita belajar sifat 20, kita belajar tak sifat rahmat? Saya tanya sekali lagi. Kalau sekadar kita nak belajar hanya sifat 20, kita belajar tak sifat rahmat Allah? Ada tak? Saya tanya ni, ada tak? Ada tak? Sedangkan iradah Allah ke, kudrah Allah ke, dia duduk dalam rahmat Allah. Semuanya tak boleh atasi rahmat Allah. Faham tak? Dia duduk dalam Fatihah, diulang 2 kali. Allahu Akbar. Subhanallah. Dia berkehendak. Nescaya dia akan melenyapkan atau dia mendatangkan. Maksud saya di sini, kita tahu zikir lepas solat. Ikut sunnah. Sesuai yang Nabi tunjukkan pada kita. Selepas kita istighfar dan tahlil, apa kita baca? Apa yang kita baca? Siapa yang belum amalkan, tolonglah berubah. Tolonglah berubah. Ikut sunnah. Kita beramal bukan ikut nafsu. Okay? Semua yang
baik belum tentu betul. Betul kan yang biasa? Biasakan yang betul. Berapa banyak antara kita suka amal ikut nafsu, ikut rasa. Sedangkan apa syarat amal soleh? Ikhlas semata-mata kerana Allah dan ittiba' Rasul. Rugi tak kita beramal bagai nak gerak, tapi rupanya nanti dekat akhirat semuanya debu, sia-sia. Tak nak ke? Tak nak ke? Mana satu ni? Nak jadi debu ke tak nak jadi debu? Kita tak nak kan? Okey, lepas istighfar, Allahumma antas salam, kita tahlil kan? La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd. Nampak tu kita ulang. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fahamkan betul-betul. Kenapa kita kena ulang banyak kali? Dan dia atas setiap sesuatu maha berkuasa. Qadir, Allah Al-Qadir. Kenapa? Sebab kita tak faham, maka Nabi ajarkan. Apa doa lepas tu? Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manat. Itu tauhid. Itu ialah beriman kepada qada dan qadar. Kita yang susah sangat nak terima takdir, yang nak faham sampai Nabi ajarkan kita baca setiap kali lepas solat fardu. Siapakah Allah Al-Qadir? Dia yang. Apa maksud dia kat situ? Apa yang maksud Allah Al-Qadir ni? Dia yang maha kuasa ni. Kau tengok apa makna dia tu? Dia yang maha kuasa kan? Allah Al-Qadir. Rasulullah ajar kita zikir lepas solat ni supaya kita tengok betul-betul. Tidak ada yang boleh cegah apa yang kau nak beri. Kalau Allah nak halang, Allah nak cegah, ada tak sesiapa boleh bagi? Contoh, siapakah Abu Talib? Siapakah Abu Talib? Bapa saudara Nabi yang Nabi sayang, yang bela Nabi, yang protect Nabi, yang lindung Nabi. Tapi dia dapat tak hidayah taufik daripada Allah? Dapat tak? Tak. Nak membuktikan Nabi pun tak boleh bagi hidayah taufik pada pakcik kesayangan dia. Oleh itu, tolonglah ubah lepas solat ni zikir yang sesuai sunnah. Supaya kita benar-benar tauhid kita nak mati dalam keadaan tauhid. Sungguh ya Allah, tak ada siapa boleh halang, boleh cegah apa yang kau nak beri. Maksudnya 1000 kali kita tak nak benda ni, kita tak nak penyakit, kita tak nak kesusahan, tak nak kebakaran, tak nak gempa bumi, semua kita tak nak. Tapi kalau Allah nak, benda tu dah tulis dah. Bila tsunami? 2000 apa kan? Bulan Disember kan? Kalau benda tu dah tulis bila? Allah tulis bila? Tsunami tu akan berlaku dekat Aceh. Bila? Sebelum langit dan bumi dicipta ni 50,000 tahun. Ikut hadis sahih. Ikut hadis Nabi. Allah Akbar. Dah ditulis. Kita tak nak pun. Dia dah siap. Tolonglah. Saya ni sebenarnya semangat saya sebenarnya untuk diri saya sebenarnya. Okay? Allah Akbar. Tolonglah terima apa yang berlaku. Ini semua kehendak Allah. Lepas tu tak cukup tu. Apa lagi? Wala mu'tiya lima manat. Apa maksud dia tu? Dan tidak ada yang boleh beri apa yang engkau cegah. Ketika perang Uhud, Nabi cedera parah. Nabi pun luka. Kalau dah tertulis Nabi tercabut gigi dekat perang Uhud, boleh halang tak? Itu Nabi. Kekasih Allah. Khalilullah. Tolonglah faham betul-betul. Yang paling kita takut Allah cabut ialah hidayah, iman, tauhid. Allah Akbar. Tapi yang kita takut hilang apa? Kasih sayang. Lagi? Harta. Lagi? Allah Akbar. Tak, DMD. Penting tak amalkan ikut sunnah? Kenapa kita tak amalkan? Kenapa? Susah. Sebab tak biasa. Sebab tak mahu. Hari ni kita akan tengok dalil bagi orang yang dah tahu tapi tak mahu. Hari ni kita akan belajar. Allah Akbar.
Kalau orang tak tahu tu lain cerita. Ni dah tahu tapi tak nak ubah. Okay? Subhanallah. Wala yamudhal jad minka jad. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya selain iman dan amal soleh. Dia yang menyelamatkan dari siksaan hanya darimu kekayaan dan kemuliaan. Ini ialah tauhid. Sebab tu sebelum tidur, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau tak sempat baca al-mulk, kok tak faham al-mulk, tolonglah faham tahlil yang kita baca ni. Zikir pagi petang tu. Memang setiap kali lepas solat pun kita akan bertahlil, betul tak? Kalau zikir pagi petang banyak tak? La ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Banyak tak? Dalam zikir pagi petang? Banyak. Ini semua nak pasakkan. Okay? Dalam apps yang sama ni, kita dah share app zikir pagi petang sesuai sunnah kan? Perasan tak dekat sini ada ba'da solat? Ni, nampak ni. Selalu kita buka apps ni untuk zikir pagi, zikir petang, betul? Nampak tak ni? Zikir ba'da solat. Zikir lepas solat dalam apps yang sama. Okay, ada doa, semua siap dah. Tata cara solat, okay, contoh. Kalau siapa tak ada ni, maknanya dia belum update. Update apps ni, okay. Rukuk, ni, rukuk. Ada berapa bacaan? Contoh, bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3, lagi bacaan 4. Ni dalam Hisnul Muslim pun kita biasa tengok, right? Okay, ni dalam apps yang sama alright, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Pasti insya-Allah dengan izin Allah, mudah-mudahan wala quwata illa billah. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kalau kita mahu berubah, kita benar-benar nak amalan kita diterima Allah, mudah-mudahan. Okay? Lembutkan hati, lapangkan dada untuk menerima ilmu ini dan berubahlah. Subhanallah, Allah Akbar. Sebab bahaya bahaya kalau kita nak menindakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Okay, saya bagi contoh dalam surah 39. Sebelum kita masuk dekat bab kita ni, surah 39 ayat 22. Kita dah pernah tengok dah ayat ni. Afama syarahallahu sadrahu lil Islam. Fahuwa ala nurim min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Allah tanya, untuk soalan, adakah orang yang telah dilapangkan Allah dadanya? Macam juga surah Al-Insyirah kan? Alam nashrah laka sadrak kan? Jadi, adakah orang yang Allah telah lapangkan dadanya untuk Islam, untuk dia menyerahkan segala urusan dia kepada Allah, okay? Lalu dia tetap berada dalam cahaya Allah, nurim min rabbihi, okay? Adakah orang yang telah dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam, lalu dia tetap berada dalam cahaya hidayah petunjuk dari Tuhannya, sama seperti orang yang tertutup mata hatinya dengan selaput kederhakaan? Ni qasiyah. Qasiyah ni maksud apa? Keras. Okay. Apa yang keras? Apa yang keras? Qulubuhum. Allah suruh kita buat perbandingan. Sama tak orang yang lapang hati dia, lembut hati dia, okay? Tak sempit. Adakah sama orang yang menerima ilmu, tahu salah, sedar diri, nak berubah, menerima, mengamalkan Islam sepenuhnya ikut Al-Quran dan Sunnah, okay? Dia dah dapat cahaya dah, cahaya petunjuk, cahaya hidayah, cahaya Al-Quran, okay?
Allah tanya, sama tak orang yang dengan lapang hati menerima teguran, menerima nasihat, menerima ilmu dengan orang yang hatinya keras. Dah diberitahu pun tak nak berubah, tak nak terima, tak nak ingat Allah. Ingat, fawailu. Apa maksud wail? Apa maksud wail? Celaka. Okay? Dan orang yang demikian dikeraskan hatinya fi dhalalim, dalam kesesatannya, auzubillah min zalik. Kecelakaan yang besar bagi orang yang keras membantu hatinya daripada menerima peringatan yang diberi oleh Allah. Peringatan demi peringatan kita dapat. Allah datangkan dalam macam-macam bentuk. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Macam-macam peringatan Allah bagi. Tapi kalau kita berpaling, maka akan dalam kesesatan yang nyata. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Kadang-kadang kita nampak dia buat salah, kita dah tegur, tapi dia rasa happy, dia okey dengan apa yang dia buat tu. So, kita takut dia sebenarnya berada dalam kesesatan yang nyata, tapi dia tak nak berubah. So, keras hatinya. Kalau afala yatadabbarun, surah 47 ayat 24. Afala yatadabbaruna Quran am ala qulubin akfalu. Maksudnya apa? Allah tanya, kenapa kau tak tadabbur? Atau, itu bukan Allah tanya, Allah nak dapatkan jawapan. Allah nak beritahu, itu majazi, ada tersirat. Atau Allah beritahu, kenapa tak tadabbur? Sebab hatinya dah terkunci. Kalau dah terkunci, apa yang dalam tak boleh keluar, apa yang kat luar tak boleh masuk dalam. So kalau dah kunci hati, orang ajak tadabbur pun tak nak juga. Kejahatan dalam hati, dendam kesumat tak boleh keluar, hidayah dekat luar tak boleh masuk. Hati masing-masing, siapa pegang kunci dia? Allah pegang, betul. Allah nak kita berubah. Tapi yang buat keputusan nak tadabbur, tak nak tadabbur siapa? Kita sendiri. So, kalau kita kunci, keraskan hati, tak nak juga tadabbur Quran. Akak nak khatam ni kau nak ajak akak pergi kelas mengaji kat Darul Zahra tu. Darul Zahra bukan sekadar kita nak baca, kita nak faham. Ramai orang kadang-kadang dia terkeliru antara khatam dan faham. Khatam dan faham. Jadi kita akan tengok ayatnya. Subhanallah, Allah Akbar. Okey. Kita dah tahu dah. Menurut Syekh Islam Ibn Taymiyah pun mengatakan, okey. Dalam peringkat seterusnya selepas tu apa dia? Sahabat Rasulullah sangat mengetahui hal itu dan boleh menjelaskannya kepada manusia. Mereka mengetahui bahawa segala peristiwa yang terjadi di setiap hari. Surat 657 di setiap hari yang disaksikan manusia menunjukkan, sekali lagi pengulangan ayat iaitu, bahawa alam ini ialah makhluk dan memiliki Rabb yang menciptakannya dan menciptakan hal baru di dalamnya. Gariskan, highlightkan, okey. Apa lagi bukti kelembutan Allah ialah peringkat selepas tu apa dia? Dalam hukum, perintah dan larangannya. Highlightkan Allah tidak pernah membebani hamba-Nya dengan perintah yang tak sanggup mereka memikulnya. Nampak tak tu? Gariskan, highlightkan. Okay, bawa highlighter tu, gariskan So, bukti Allah itu Ar-Rafiq juga apa dia dalam perintah, hukum dan larangannya, iaitu ayat surah Baqarah kan yang kita baca sebelum tidur tu kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah suruh kita wajib keluar zakat bagi yang mampu. Yang tak mampu tak payah, tak wajib keluar zakat. Keluar zakat pun bila cukup nisab, cukup haul. Dan Allah tak perintahkan keluarkan semua. Allah suruh keluarkan 2.5%. Betul? Puasa bukan setiap hari. Tetapi yang wajib sebulan sahaja. Setahun sekali. Betul? Dan puasa terbaik ialah Nabi pun tak suruh kita puasa hari kan? Puasa yang terbaik pun puasa Daud. Apa dia? Selang sehari. Okay?
So sebenarnya puasa 3 bulan berturut-turut wujud ke tak wujud? Bukan sunnah Pernah dengar kan dulu? Nak puasa 3 bulan direct. Rejab, Syakban, Ramadan. Itu bukan dari Nabi. Nabi kata yang paling baik pun puasa Daud selang sehari. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Haji bagi yang mampu. Sekali seumur hidup. Okay? Allah Akbar. Subhanallah. Kalau musafir tak mampu puasa, boleh buka tak? Boleh. Okey, kalau musafir kerana Allah, contohnya untuk silaturahim, boleh jamak, boleh kasar tak? Boleh. Allah bagi kelonggaran. Tak boleh solat berdiri, boleh duduk, boleh baring. Allah Akbar. Itu bukti kelembutan Allah. Subhanallah, Allah Akbar. Tak boleh wuduk, boleh tayamum. Subhanallah, Allah Akbar. Kalau siapa mengikuti pagi-pagi kelas Dr. Abu Anas Madani, sekarang surah Al-Ma'idah kan? Saya 2-3 hari lepas membincangkan tentang ayat 6, iaitu tentang wuduk dan tayamum. Subhanallah. Sebab Dr. Abu Anas Madani ni dia akan kupas juga supaya kita ni kena open sebab kita ni ada 4 mazhab. Sebab tu kalau pergi haji, boleh ikut mazhab Syafi'i, larat tak kita? Larat tak kita ikut mazhab Syafi'i? Tak larat kita. Sebab tersentuh je batal. Tapi kalau ikut mazhab lain, boleh kan? Subhanallah. So kita kena berlapang dada. Ingat ayat ni. Surah Az-Zumar ayat 22. Kalau kita ni, insyaAllah, kita minta dengan Allah lapangkanlah dada kita untuk menerima ilmu yang sahih dan kita nak berubah. Kita nak ikut yang sahih. Bukan lagi ikut perasaan. Bukan lagi ikut orang. Ikut Allah. Ikut Rasulullah. Subhanallah, Allah Akbar. Berdasarkan kemampuan hambanya. Kita pun tak cukup tu. Nabi pun ajar kita Sayyidul Istighfar. Betul? Manis tatak tu. Maknanya kita akan buat semampu kita. Dia menggugurkan banyak perintahnya hanya kerana ada kesulitan dalam pelaksanaannya sebagai bentuk keringanan juga kelembutan serta rahmat bagi mereka. Yang saya ulang balik ni, itu maknanya penting. Ini semua poin yang sangat penting dalam bab ni. Kalau kita faham ni, insyaAllah, mudah-mudahan ia akan menambahkan keimanan, meneruskan tauhid kita, insyaAllah. Kita nak mati dalam keadaan tauhid, dalam mengesakan Allah, di atas jalan yang benar-benar lurus, yang buat kita sampai untuk bertemu dengan Allah. So jangan terpesong. Lagi kita belajar, lagi kita kenal Allah, lagi kita jatuh cinta dengan Allah, lagi kita kagum dengan kekuasaannya, lagi menimbulkan kita rasa takut untuk buat apa yang Allah muka, apa yang Allah larang. Kita takut dengan azab Allah, kita takut apatah lagi azab akhirat nanti. Subhanallah. Allah tak membebankan kewajipan kepada hambanya secara kontan dalam satu waktu. Allah tak bagi dalam satu-satu perintah tu terus turun wahyu, terus on the spot semua kena buat. Contohnya larangan arak berperingkat-peringkat, betul? Subhanallah. Dan even solat kita pun tak ada, angkat je tak habis terus sujud. Takkan berdiri dulu, rukuk dulu, bangun balik. Apa jadi kalau rukuk terus sujud? Memang tersungkur, kita tersembam. Kan? Allah Akbar, Subhanallah. Semuanya Allah menetapkan secara bertahap sampailah hati kita benar-benar menerima. Contoh, kita susah nak bangun malam, betul? Kita susah nak bangun malam. Okeylah, kita mula dengan 15 minit nak dekat masuk azan subuh, bangun. Bila dah biasa, setengah jam pula. Lepas tu, 45 minit pula. Lepas tu, sejam awal pula. Bertahap-tahap. Bukan solat sunat 10 rakaat. Malam ni juga. Hari ni tahu, malam ni juga contoh. Minta maaf. Dia buat qiyamul lail, 13 ke, macam tu lah. Kan? Tapi tu je lah. Besok dah tak larat. So, buatlah bertahap-tahap. Sampai hati kita lembut. Hati kita sendiri nak mentaati. Patuh benar-benar. Itu yang sampai ke tahap nanti kalau tak buat kita rasa miss, rasa sayang, rasa rindu, rasa macam bersalah. Padahal benda tu benda sunat. Tapi kita dah rasa tak sedap. Rasa tak. Subhanallah, Allah Akbar. Sebab itulah maksud itu watak mereka menjadi lembut.
Sampai kita lepas ni dengar apa-apa pun sahih, alhamdulillah, sami'na wa ata'na. Tak ada dakwa-dakwi dah. Okey, tak ada dakwa-dakwi. Kalau dari Quran ada, dalam hadis sahih ada, tak ada dakwa-dakwi dah. Terus sami'na wa ata'na. Okey? Lembutkanlah hati kita. Kita minta Allah lembutkanlah hati kita. Okey? Dan kepatuhan mereka menjadi sempurna. Itu penting tu. Sebab tu Allah tunjuk. Syekh ni menuliskan dekat peringgan ni, semuanya berlaku secara bertahap. Kita pun nak didik anak pun secara bertahap. Okey, nak didik diri kita, subhanallah. Sampai hati kita benar-benar boleh menerima. Subhanallah, Allah Akbar. Peringgan seterusnya. Ya, itu kita berhenti sampai situ kan? Okay. Kan kita masuk bukti yang seterusnya. Bukti kelembutan Allah. Muka surat 657 bawah sekali. Peringgan akhir kat bawah tu. Bukti kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain adalah manakala Allah menangguhkan hukumannya. Gariskan. Highlightkan. Apa dia? Apa bukti kelembutan Allah? Seterusnya, menangguhkan hukumannya terhadap pelaku dosa dan tidak segera menghukumnya supaya ia berkesempatan, maksudnya pendosa ni, pelaku dosa ni berkesempatan, nampak kembali kepada Rabb-nya. Kembali iaitu bertaubat dari dosanya dan kembali ke jalan petunjuk. Gariskan semua tu. Apa bukti Allah Ar-Rafiq? Allah yang maha lembut, iaitu Allah menangguhkan hukuman. Allah menangguhkan azab mereka yang berbuat dosa supaya apa? Supaya mereka kembali kepada Rabb-nya, supaya mereka sempat bertaubat dari dosanya dan kembali ke jalan petunjuk. Subhanallah, Allah Akbar. Kita pun dah belajar hari tu kan, minggu lepas, setiap Bani Adam adalah pendosa. Kita pasti buat salah. Dosa mata, dosa lidah, dosa telinga, apatah lagi dosa hati. Mengaku tak ni kita bergelumang dengan dosa? Mengaku tak ni? Mengaku kan? Okay? Allah Akbar. Sikit ke banyak? Dah taubat belum? Allahu Akbar. Subhanallah. Dosa hati tu lagi paling parah sebabnya kita tak nampak. Kan? Kalau luka senang nampak. Terus boleh ubat. Siapa punya gamat ke apa ke. Tapi hati yang sakit ni susah nak nampak. Okay? Allahu Akbar. So sekarang ni bersyukur tak Allah tangguhkan. Dah sedar dah tadi kan dosa banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati. Sedar dah. Dosa kaki. Sedar dah. Tapi Allah tak cabut hati kita. Allah tak cabut kelengkeng kita. Allah tak cabut telinga kita tinggal sebelah. Ada tak? Alhamdulillah. Kita hari ni yang datang sini. Alhamdulillah. Allah delay. Allah tak bagi pun azab telinga kita. Yang dengar macam-macamnya. Allah tak bagi azab lagi dekat lidah kita yang kata macam-macam ni. So sedar tak? Rafiq telah sangat berlembut dengan kita. Allah hidupkan kita lagi, Allah pulangkan lagi roh kita pagi ni, dapat datang belajar adalah supaya kita bertaubat, kembali bertaubat. Allahu Akbar. Untuk apa kita terlahir di dunia ni? Ingat tidakkah kita terlahir hidup di dunia ini layaknya kehidupan binatang kalau hanya makan, minum, tidur? Rupa apa tu? Rupa binatang. Akan tetapi kita terlahir agar kita boleh berbekal untuk menuju akhirat. So, kita hidup celik je mata. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Pap! Ingat akhirat. Boleh? Bekal aku hari ni bertambah mudah-mudahan ya Allah. Mudah-mudahan hari ni bertambah bekal baik. Berat timbangan baik aku. Ya Allah, syukur. Terima kasih kau hidupkan aku lagi hari ni untuk bertaubat. Ingat tu. Okay? Untuk kita siapkan bekal kita. Allah Akbar.
Sabar tak Allah dengan kita? Betapa sabarnya Allah dengan kita kan? Kita ni punyalah banyak berdosa. Dah bertaubat pun buat lagi. Sabarnya Allah dengan kita. Tapi kita kalau dengan anak kita senang dia cakap, sabar je mama dengan kau ni. Silap ibu lah, dulu-dulu kita cakap apa? Sabar kak pun ada limit tau. Kan? Fikir tak sabarnya Allah kat kita ni? Allah As-Sabur kan? Ada Asmaul Husna kan? Allah As-Sabur. Kalau lah Allah tak sabar dengan kita, apa jadi dengan kita ni? Layak tak nak menyedok oksigen Allah? Layak tak makan, minum, nak berjalan? Allahu Akbar. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Tak nak cakap macam mana kan? Makin belajar ni kita semakin kenal aib kita mudah-mudahan. Okay? Makin kita tahu kelemahan kekurangan kita, betapalah Allah asyik dah tutup. Allah tutup aib kita. Subhanallah, Allah Akbar. Baiknya Allah. Jadinya bila kita, terutamanya dalam solat, ketika kita baca Fatihah tu, okay, pujilah Allah sungguh-sungguh. Ketika kita zikir Alhamdulillah, bukan sekadar kita nak bersyukur dengan apa yang kita dah dapat, tapi kita yang dah senja gila ni, patutnya ketika sebut Alhamdulillah, ketika kita zikir Subhanallah bihamdihi, yang kita nak maksudkan tu ialah aku nak puji engkau ya Allah, aku nak puja engkau ya Allah. Itu lebihnya. Sebab kita akan jadi hamba yang bersyukur bila kita tengok apa yang kita dah ada berbanding kita ukur apa yang kita belum ada. Betul? Allahu Akbar. Subhanallah. Lagi banyak kita memuji Allah, kita akan jadi semakin hamba-hambanya yang bersyukur. Tiap malam kita baca ilmu. Apa Allah kata? Qalilam, sikit, amat-amat sikit hamba-ku yang bersyukur. So kita nak masuk yang sikit tu. Okay? Allah Akbar. Okay, kita sambung muka surat 658. 658. Surah Al-Kahfi. Ayat 28. Ayat 28. Penulis kitab kita, Profesor Dr. Sheikh Abdul Razak Hafizahullah, okay, meletakkan surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 58 sebagai dalil dalam bab Ar-Rafiq, iaitu membuktikan kelembutan Allah Ar-Rafiq yang maha lembut menangguhkan hukuman. Okay? Tetapi dia akan lebih terkesan bila kita tengok daripada ayat 57. Okay. Tengok daripada ayat 57. Syekh letakkan ayat 58, betul? Kita tengok daripada ayat 57. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimma zukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Nanti baru kita masuk ayat 58 . So kita tengok dekat ayat ni. Ayat ni berbentuk soalan kan? Betul tak? Allah tanya kan? Ayat 57 ni. Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya disebabkan bawaan mereka yang buruk itu, kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, menghalang mereka daripada memahaminya, dan kami jadikan pada telinga mereka penyumbat yang menyebabkan mereka pekak. Dan jika engkau menyeru mereka kepada petunjuk, maka dengan keadaan yang demikian, mereka tidak sekali-kali akan beroleh hidayah petunjuk selama-lamanya. So kita tengok dekat ayat ni. Allah tanya, bukan Allah nak jawapan. Okay? Allah nak kita merenung ayat ni. Wa man, dan siapakah azlam,
Azlam. Dia bentuk af'al. Contohnya, kabir, besar. Akbar, paling besar. Betul? Lagi, azim, azam. Hasan ataupun hasana, ahsan. Nampak Bila dah azlam, maksudnya apa ni? Bukan sekadar lebih. Paling. Kan tadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ni af'al nak menunjukkan maha dan paling. Dah bersangatan. Maknanya siapa Allah tanya dan siapa yang lebih zalim? Siapa yang paling zalim? Mimman, daripada orang yang zukira bi ayat, orang yang telah diberi, dah diperingatkan dengan ayati Rabbih. Ayat Allah ada dua kan? Satu ayat qauliyah, iaitu kata-kata Allah, iaitu Al-Quran. Satu lagi ialah ayat kauniyah, melalui ciptaan. Okey? Maknanya, Allah tanya, Allah nak suruh kita renung. Siapa lebih zalim? Ada yang paling zalim, yang lebih zalim dari orang yang dah diberi peringatan. Sudah. Dzukira bi ayati rabbi. Sudah diberi peringatan. Contohnya, okey, pencuri yang masuk rumah, kita tak kenal dan tak pernah, mungkin dia tak pernah diberi peringatan. Dengan anak kita yang hari-hari kita ingatkan, solat nak, solat. Bangun solat nak, bangun. Subuh ni pendek, bangun. Jangan tinggal solat nak. Ni waktu subuh pendek, bangun. Kita kejut sebelum azan lagi. Kita berapa kali beri peringatan kat dia? Hari-hari. Hari-hari beri peringatan dekat dia. Dan dia tak bangun. Dan dia berpaling. Siapa lebih zalim? Pencuri tu ke anak yang dah dikejut, dah diberi peringatan tapi tak bangun solat? Siapa lebih zalim? Siapa lebih zalim? Kalau ikut ayat ni, siapa lebih zalim? Pencuri ke anak kita? Pencuri yang mungkin bodoh tak tahu apa-apa. Allah Akbar. Ayat ni satu tamparan hebat untuk kita mak-mak sebenarnya. Kita sendiri renung diri kita. Berapa banyak peringatan datang. Dan Allah kata lebih zalim lebih teruk bila orang tu dah diberi peringatan. Nak pecah dada kita kan? Akulah tu. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, takutnya. Okey? Wa man azlamu mimma zukira bi ayati rabbi, dan Allah guna Rabb. Kenapa Allah guna Rabb? Sebab ni bukan ayat bapak kita, ni bukan ayat mak kita yang dah banyak kali beletih kat kita. Ini ayat daripada pencipta kita, pencipta alam ni. So kalau anak tak nak solat, bagi ayat ni. Tanya budak tu, tanya anak kita, siapa lebih zalim? Yang hari-hari mak ingatkan kau ke orang yang langsung tak diberi peringatan? Mana lebih zalim? Mana lebih zalim? Mak tak nak kau jadi orang zalim. Surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang beriman, lindungilah dirimu dan anak-anakmu, keluargamu dari api neraka. Wah, tak tu saya rasa saya tak boleh dengan ayat 58, kena mula dengan ayat 57 juga, baru kita akan lebih deep rasa. Sungguh aku tak nak delay bertaubat, Allah. Sungguh ya Allah, tolonglah ya Allah. Tolonglah. Akulah ni. Macam-macam peringatan kau dah bagi kat aku. Macam-macam kelas aku dah masuk. Macam-macam kitab aku dah beli. Hari-hari aku baca Quran. Tapi rupanya aku tak faham-faham ya Allah. Sebab tu aku tak berubah. Tapi hari ni aku nak berubah ya Allah. Aku takkan kecil hati kalau orang tegur aku lagi. Kalau aku tahu benda tu sahih, aku nak berubah ya Allah. Aku nak ikut. Tolonglah ya Allah, berilah aku kekuatan. Kekuatan tu bukan dekat tangan, dekat kaki. Dekat hati. Okay?
Lepas tu Allah beritahu apa? Kenapa dia lebih zalim? Kenapa? Kenapa? Sebab dia dah diberi peringatan. Tapi apa dia buat? Apa dia buat? Fa'arada anha. Dia berpaling. Hukum masing-masing. Lagi? Allah. Dia berpaling. So, hari ni, manusia ni dia ada orang yang tahu, ada orang yang tak tahu, betul? So, bagi yang tahu, sepatutnya bila kita dapat ilmu, ilmu tu jadi manfaat kat kita. Sebab kita dapat ilmu manfaat. So, kita mengamalkan, kemudian kita menyampaikan, betul? Tapi sekarang ni dia dapat ilmu, dia tak nak ikut. Ilmu tu tak manfaat untuk dia. Tak. Dia berbalik. Allah, tolonglah ya Allah. Tolonglah. Sebab itulah bila dalam Fatihah tu, ihdina, kita ulang. Nanti duduk antara dua sujud lagi kan. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini. Masih. Jemput duduk Cik Ad. Comel Cik Ad. Allah. Okay. Fa'arada anha. Subhanallah. Ayat ini kita baca setiap Jumaat kan? Ini surah apa ni? Setiap Jumaat baca kan? Dia yang dia kecoh kan, nak baca malam ke siang? Nak baca sekaligus ke, baca sekerat-sekerat? Ni, faham kan? Kau satu ayat ni kita faham ni pun. Ya Allah, ya Tuhan. Pang, rasa kena lempang berkali-kali. Betul tak? Akulah ni. Bilalah nak sedap, bilalah nak berubah. Betul? Akulah ni yang berpaling ni. Kadang-kadang, tapi bagusnya. Subhanallah, Allah Akbar, Ya Allah. Semuanya darimu, Ya Allah. Segala puji untukmu, Ya Allah. Okey, sebab Allah tahu kita ni degil, tak berubah-ubah, itulah Allah datangkan lagi peringatan demi peringatan. Dan kita ni mak-mak selalunya kalau dapat peringatan, nombor satu kita ingat siapa? Anak kita. Sebab tu saya sebenarnya lebih suka mengajar mak-mak daripada mengajar anak-anak. Sebab anak-anak balik dari sekolah belum tentu dia ajar mak dia. Tapi kalau ajar mak-mak, balik tentu tiba-tiba je mak dia garang balik ke masjid kan. Adalah tu dia belajar kat masjid tu. Tiba je dekat. Sebab nombor satu kita nampak memang anak. Kalau 5 anak atau 7 anak tu semua kita boleh ingat muka dia. Allah, Ya Allah, redalah anak aku, Ya Allah. Aku reda dia, Ya Allah. Tolonglah bimbing dia, Ya Allah. Buatlah dia takut pada Engkau, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Janganlah buat dia berani sangat dengan Engkau, Ya Allah. Bagilah dia takut, betul takut dengan Engkau, Ya Allah. Itulah doa kita kan? Doa mak-mak, betul tak? Dia tak solat. Dia tak heran. Okay? Fa'arada anha. Okay, kita tengok apa kesalahan orang ni. Kenapa dia sangat zalim? Dalam Al-Quran, Allah istilahkan dia ni orang zalim. Dia dapat peringatan daripada Al-Quran. Dia tengok alam. Mata dia bukan buta. Telinga dia boleh dengar orang baca Quran. Okay? Mak dia beringatkan dia, ayah dia ingatkan dia, cikgu dia ingatkan dia. So memang dapat banyak peringatan daripada berbagai sudut. Kakak dia ingatkan dia, abang dia ingatkan dia, kawan dia ingatkan dia. Tetapi dia memilih untuk berpaling. Tak cukup itu. Wa nasiya ma qaddamat yada. Dan dia melupakan maksiat yang dia dah buat tu. Dosa-dosa yang dia buat tu dia lupakan. Dia tak kisah pun dia tak solat. Dia tak cukup solat. Dia tak kisah. Sekarang faham kenapa Allah kata ni lah orang yang zalim? Kenapa? Bukan tak diberi peringatan. Tapi dia berpaling. Kemudian, dia lupakan apa yang dia buat. Dia lawan mak dia, dia lawan kakak dia lawan cikgu dia lawan semua orang nasihat dia semua. Mind your own business. Lagi apa? Jaga kain kau. Lagi kubur masing-masing. Lagi
Yang jangan jaga dalam kain. Tepi kain kena jaga sekarang ni. Okay. Allahu Akbar. Wa nasiya ma qaddamat yada. Inna. Sesungguhnya kami Allah ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Allahu Akbar. Sesungguhnya kami jadikan atas hati mereka akinnah, penutup, berlapis-lapis. Subhanallah. Ada nun syaddah, ada nun sabdu, ada baris di atas. Tahu kan kalau baris dua atas tu ialah tangible ataupun uncountable, yang tak boleh dikira. Tak boleh dikira. Hudan, makhrajan, ada dua baris pun. Kalau kita wakaf pun dia ada bunyi, betul? Ni akinnatan. Berlapis-lapis ditutup. Ayyaqahuhu. Hu ni, nya ni untuk siapa? So yang ditutup ni hati mereka, hati mereka yang ditutup. So dia tak cacat. Tak. Dia ada perasaan. Okay. Tapi hati mereka telah ditutup berlapis-lapis. Ayyaqahuhu. Akan memahami. Hu ni apa ni? Balik kepada zikra. Maknanya peringatan, iaitu dia tak faham Al-Quran. Kan ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah kan? Kalau kat sini dia tak faham. Tak faham ke tak baca? Cuba tengok ayat ni. Tak faham ke tak baca? Quran itu untuk difahami. Ayat-ayat Allah untuk difahami. Kalau buka kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, apa itu baca? Baca adalah membaca, membunyikan dengan sehingga kita baca itu adalah sesuatu yang kita boleh faham. Kalau kita baca, kita kata kita baca tapi kita tak faham, itu baca ke? Itu baru sebut. Itu baru bunyikan. Macam anak kita dika tu. Dadi du, tati tu. Tu pergi belajar baca kan? Sampailah dia faham. Nama saya Ani. Tu dia dah faham dah tu. Nama, dekat buku tu, gambar tu Ani. Kalau kita tanya dia, siapa Ani? Dia boleh tunjuk. Itu maknanya dia dah faham apa yang dia baca. Maka kita kata apa? Alhamdulillah, anak mama dah pandai baca. Sekarang ni, kalau Quran, sekadar kita pandai bunyikan, baru sebut. Belum? Jangan sebut baca lepas ni. Baru pandai. Pandai sebut Ya, keras. Sometimes kita ni kena diberi kekerasan baru kita tersedar. Betul? Lama ni kita ingat kita dah khatam tiap-tiap bulan tu dah pandai baca. Semua mat, kotes akak, semua akak boleh keluarkan. Segala mat akak boleh keluarkan. Ingat. Dalam ayat ni sendiri Allah tunjuk, faham ke, baca ke, hafal. Kalau diberi peringatan, jangan berpaling. Ingat dosa kita. Ingat kita hamba. Ingat kita ni kena beribadah hanya kepada Allah. Okay. So, hati kita ni. Apa guna hati? Apa fungsi hati? Apa fungsi qalbu? Untuk faham. Untuk faham. Sebab tu setiap pagi, inna fi khalqis samawati wal ard. Dimulakan dengan penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar. Dan pergeliran malam dan siang. Pertukaran malam dan siang. Ayatil liulil albab. Albab, ulul albab ni orang yang mempunyai hati yang berakal. Menggunakan akal dia. Jadi akal tu bukan kat sini. Ni otak fizikal.
Tapi akal dekat mana? Kalbu. Betul? Betul? Kita kalau nak suruh orang faham perasaan kita, kau bukalah otak kau tu. Cakap buka otak ke buka hati? Hati kan? Ha. Okay. Subhanallah. Wafi hati dah tutup pelapis dan telinga mereka waqra, sumbat. So dua ni kita minta sekaligus kita faham, kita terus minta dengan Allah, ya Allah janganlah kau tutup hati aku, jangan keraskan hati aku, lapangkanlah dada aku, janganlah kau sumbat telinga aku ni ya Allah, tak nak dengar Al-Quran, tak nak dengar nasihat. Sebab itulah pendengaran yang paling penting sami'na wa ata'na. Sebab kalau mata kita tak pusing belakang. Contohnya kan, mata kita ni kadang-kadang sesuatu yang terlindung pun kita macam boleh bayangkan, betul? Tapi kalau telinga dah tutup, tak dengar apa-apa, tak boleh bayang. Betul tak? Bayangkan. Sebab tu kalau orang pekak selalunya, sebab tu telinga tu jaga. Okay? Allahu Akbar. Dan kebolehan telinga, okay, kita tak nampak pun, orang kata apa, kita, macam nak cakap mata ni sebab dia duduk depan, kita kena pusing kan, baru kita boleh tengok. Tapi telinga, kita tak payah pusing pun kita boleh dengar tak? Betul. Telinga ni penting. Kadang kita tak tahu siapa yang baca, tapi kita boleh dengar. Betul? Okay? Allah Akbar. So bahaya penyakit ni. Penyakit ni bahaya. Hati dah tertutup, kemudian telinga dah tersumbat. Dan jika kamu menyeru kepada mereka petunjuk, paling yahtadu idzan abada, dan mereka tak dapat petunjuk selama-lamanya. Orang kafir Quraisy Mekah, Nabi Muhammad SAW dah sampaikan dah pada mereka, Qul huwallahu ahad. Mereka dah diberi peringatan kan? Allah itu Esa. Bila? Ketika disiksa. Apa yang keluar pada mulut dia? Ahad. Ahad. Tahu tak? Tahu? Dah diberi peringatan belum? Dah. Dalil dah turun? Surah dah turun? Dah. Tapi kenapa dia tak nak beriman kepada apa yang Nabi Muhammad sampaikan? Kenapa? Kenapa mereka tak nak terima dakwah Nabi Muhammad? Susah sangat ke nak menyembah Rabbil Alamin? Sebab bila Nabi Muhammad suruh menyembah hanya kepada Allah, itu yang mereka tak nak. Itu yang mereka marah sangat dekat Bilal. Dan Bilal tak sebut Akbar, A'zam. Tak. Bilal tak sebut Allahu Akbar. Tak. Bilal tak sebut Allah, Allah. Tapi ketika dia disiksa, dia sebut apa? Ahad, Ahad. Kenapa? Sebab orang kafir Quraisy sangat sakit hati dengan apa yang Bilal cakap tu. Sebab dia menafikan Tuhan-Tuhan yang diletak berhala keliling. Sangat-sangat marah. Memang Bilal kata, dia dah paksa Bilal murtad kan. Bilal kata apa? Kalau ada lagi perkataan daripada Ahad yang lebih menyakitkan hati kau, aku akan cakap. Bilal tak berhenti. Ahad, Ahad, Ahad. So, walaupun Nabi dah sampaikan, Qul huwallahu ahad, mereka tak nak terima. Why? Soalnya kenapa mereka tak nak mengesakan Allah? Kenapa? Sebab dia tahu, orang kafir Quraisy tahu, bila beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh tak dia jual berhala lagi masa musim haji? Dan dia kena turunlah puasa dia, betul? Itu bukti mereka tak nak ikut Nabi Muhammad kerana mereka cinta dunia. Mereka tak sanggup nak turun puasa. Tak sanggup dengan cakap Nabi Muhammad SAW. So, tanya balik diri kita. Kita ada tak perangai itu? Kenapa tak nak ikut Al-Quran? Apa beza dengan kafir Quraisy Mekah kalau macam tu? Okay? Kalau dekat rumah ada gantung tu gantung ni ke, selit tu selit ni ke, cek dekat pinggang, kadang-kadang ada lagi orang pakai tangkal. Bahaya bahaya. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, sekarang kita masuk 58. Allah kata apa tu? Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah.
law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Subhanallah. Tadi masa 57 kita dah apa? Ketak betul, gergun, lagi apa? Akulah ni, ada harapan ke tak ni? Habislah, tolonglah. Kita dah risau kan? Okay, kita risau anak kita. Subhanallah, datang terus ayat 58. Allah kata apa tu? Tadi ayat 57 memang Rabb kan? Ni Rabbihi kan? Terus Allah kata, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Tuhanmu, siapakah Allah? Siapakah Rabb kita? Dia Al-Ghafur. Allah kenalkan diri dia. Ya, mungkin kau tak tahu. Mungkin kau dah tahu, tapi kau lupa. Kau dah tahu, tapi kau leka. Kau dah tahu, tapi kau lalai. Kau dah tahu, kau buat-buat tak tahu. Itu semua kita kan? Jadi, Allah tu kan maha mengetahui. Subhanallah. Kat sini bukti Allah Ar-Rafiq Dia wa rabbukal ghafuru dzur rahmah ni. Ni penting ni. Siapakah Rabb kita? Dalam ayat ni Allah beritahu dia Al-Ghafur yang Maha Pengampun atas semua dosa-dosa kita tadi. Kelalaian, kelupaan, okey, kurang ajarnya kita. Okey, Allah Akbar. Tapi dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, mempunyai rahmat. Kasih Allah yang tiada batasnya. Allahu Akbar. Nampak tak Allah pujuk kita? Kita sedar kita ni zalim dah kan? Apa kezaliman yang paling besar? Apakah kezaliman yang paling besar dalam Al-Quran? Syirik. Surah Luqman ayat 12 kan? Inna syirku. Kena tengok dalil baru tu. Inna syirku. Surah 30. 1 ayat 12. Zulmun azim. Okay. 11, minta maaf. Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min duni baliz zalimuna fi dhalalin mubin. Sesungguhnya orang yang zalim dalam kesesatan yang nyata. Lepas tu Luqman mengajak anaknya, bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ayat 13. Kemudian pesan Luqman pada anak dia ialah wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'isu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Jadi syirik ni lah, syirik mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang benar-benar yang sangat besar. Kezaliman yang paling besar ialah mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah. Itu kezaliman yang paling besar. Sebab tu lepas ni kalau kita baca Quran, minaz zalimin. Kita kalau dulu tak faham, kita ingat zalim macam raja, zalim kan? Tapi zalim itu kita terus tangkap syirik. Tak nak Allah, takut ni kalau ada sebarang kesyirikan. Okey? Allah Akbar. Jadi ayat 58, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Lau. Kenapa saya orangkan lau? Jika. Maknanya boleh tak kalau Allah nak terus azab? Boleh. Tapi Allah kata, lau yu'akhizuhum bima kasab. Dan jika, jika dia menyeksa mereka dengan sebab apa yang mereka dah buat tu, dah beri peringatan, mereka berpaling, lepas tu mereka lupakan, la'ajjala lahumul azab. Allah akan segerakan. Kita manusia ajula, tergesa-gesa. Balik semula surah Al-Kahfi 58. Kalau tak, tengok dekat buku kita pun ada. Yang menjadi dalil nama Allah Ar-Rafiq ni. Balik semula pada Al-Kahfi ayat 58. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Jika Allah nak menyeksa mereka kerana perbuatan mereka itu, tentu dia akan segerakan. Apa berlaku pada umat Nabi Nuh? Apa berlaku pada kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Lut? Apa berlaku? Mereka dah diazab kan? Kita umat Nabi Muhammad belum lagi.
Sayangnya Allah kat kita. Allah delaykan ni untuk kita Yang peliknya, kaum Nabi Nuh, mereka sembah berhala. Berhala tu asalnya siapa? Nama-nama dalam surah Nuh tu. Nama ulama. Kalau kita study sejarah sirah Nabi Nuh, dalam surah Nuh, 4 nama tu ialah nama berhala. Nama tu ialah sebenarnya nama orang alim. Orang soleh. Mereka ni dibisikkan dengan bisikan syaitan supaya kau tak lupa untuk beramal. Engkau kena mula-mula lukis dulu. Letak dekat dinding. Bila lupa pandang. Bila pandang nanti kan kau ingat kau nak beramal. Dah lukis. Iblis datang lagi. Syaitan datang bisik lagi. Lukis tak boleh pegang. Kau buat pula ada kepala. Ada kaki. Dia buat patung pula. Tetapi bezanya dengan musyrikin zaman sekarang, tengok umat Nabi Nuh, dia sembah patung orang soleh. Orang sekarang, dia sembah siapa? Silat bulan, dia memang sembah orang jahat. Mana lagi teruk sebenarnya? Kaum Nabi Nuh, okay, sekali Kita kena buka surah Nuh. Surah Nuh ayat ayat mana sekejap ya Gus. Ayat 23 sekejap Okay, dekat 23 ni surah Nuh ni saya tunjuk ni surah Nuh jangan confuse. Dan ketua-ketua mereka, maknanya dekat umat Nabi Nuh tu, kaum Nabi Nuh, jangan kamu tinggalkan penyembahan tuhan-tuhan kamu, terutama penyembahan ni, nama ni. Wad, Suwa'a, Yarus dan Ya'uq. Ni 4 berhala besar waktu tu. Ingat tak kita belajar? Syirik yang pertama-tama ke bumi bila? Kita belajar kan? Kisah Nabi Nuh, ingat tak? Okay. Ni nama siapa ni? Nama orang soleh waktu tu. Tapi bila mereka meninggal, mereka terlalu nak supaya ni semua bisikan syaitan lah. Right? Okay. Tapi zaman sekarang, syirik, musyrikin, menyembah patung orang soleh ke? Kita nak tanya ni, dia sembah patung apa orang sekarang? Banding dengan kaum Nabi Nuh. Faham tak ni? Mana lebih parah? Sekarang lagi teruk lagi kesyirikannya. Betul? Faham tak ni? Harap faham Faham tak ni? Dalam surah Nuh. Apa dia? Sekarang sembah apa? Tak. Sekarang ni yang dia contohlah kan. Dia rasa Tok Guru dia hebat sangat, contoh kan. Sampai dia jadikan gambar tu letak kat rumah, nak apa-apa minta doa tengok gambar Tok Guru. Sedangkan Tok Guru tu mengajar benda yang salah. Dia orang soleh ke? Tak pun. Bukan orang soleh kan? Kalau kaum Nabi Nuh dulu, dia menyembah patung orang soleh. Ni saya nak beritahu ni. Tapi orang sekarang dia menyembah yang teruk, yang salah. Faham tak ni? Okey, dah boleh faham? Tak faham tak apa, cerita depan ni Okey. Subhanallah, Allah Akbar. Jadinya tengok offline. Oh, kelas offline. Okey. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Subhanallah. Sekiranya Allah siksa serta merta, Allah boleh segerakan tak? Boleh kan? Macam berlaku pada kaum Samud, kaum Ad. But akan tetapi lahum ma'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Tetapi Allah bagi kita waktu. Okey? Waktu tertentu la yajidu supaya yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. Sebenarnya perjanjian waktu tertentu ni apa? Ajal.
Okay? Selagi ajal kita belum tiba, kita masih boleh bertaubat. Okay? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. So dalam ayat ni Allah tak sebut pun siapa beri peringatan, Allah tak sebut pun siapa yang berpaling. So maknanya tak penting. Bila tak penting, maknanya sekarang ni reflectlah diri sendiri terutamanya. Boleh? Okay? Kita renung diri kita, subhanallah. Sepatutnya aku ni dah kenyang apa dah? Sepatutnya. Kalau Allah nak, Allah boleh cabut dah lidah kita. Tapi Allah tak cabut juga. Allah boleh cabut. Allah boleh cabut telinga kita. Allah boleh cabut mata kita atas dosa mata kita. Tapi Allah tak cabut juga. Ya Allah, ya Tuhanku. Sungguh engkau Al-Ghafur. Sungguh engkau Ar-Rahman. So Allah tak tergesa-gesa siksa kita. Allah lewatkan, Allah delaykan siksaan untuk kita. Subhanallah, Allah Akbar. Sekali lagi, apakah kezaliman yang paling besar? Syirik. Maknanya kalau lagi besar kezaliman tu, lagi beratlah siksanya. Itulah secara logiknya, betul? Sebab itulah jangan melakukan sebarang kesyirikan. Ambil pengajaran, ambil peringatan. Okey, subhanallah, Allah Akbar. Kot sebelum ni kita pernah, kita tak tahu, kita terlupa, kita terleka, kita terlalai. Maka bertaubatlah. Okay? Bersungguh-sungguh. Jangan bertangguh. Okay? Sebab balasan mungkin bukan sekarang, tapi balasan tu pasti. Subhanallah. Allah bagi kita, Allah tangguh sebab untuk kita bertaubat. Subhanallah. Allahu Akbar. Jangan angkuh, jangan menidakkan peringatan-peringatan. Subhanallah, Allah Akbar. Lau yu'akhidhuhum. Selalu kita baca bila? Sebut lau yu'akhidhuhum. Hari-hari baca kan? Bila kita baca? Sebelum tidur. Kita baca kan? Surah Al-Baqarah. Ayat terakhir. Apa dia? Lambat pick up. Okey. Puasa. Sebab itulah lambat. Baca sebelum tidur kan? Ayat terakhir 286. Jumpa tak? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ni sedar ke tak sedar tiap-tiap malam baca ni? Kita tengah minta apa tu? Okey, cuba kaitkan dengan surah Al-Kahfi tadi 58. Allah kata, hukum kan? Tu'akhidna. Kita minta apa ni? Rabbana, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami atas apa yang kami lupa atau kami tersalah. Tadi ayat surah Al-Kahfi tu Allah kata apa? Kita dah belajar. Zalimnya dah tahu tapi tak ikut, berpaling. Lepas tu malam Rasul ingatkan kita, sunnah baginda Nabi sebelum tidur baca ayat kursi, lepas tu diikuti dengan ni kan, 2 terakhir Al-Baqarah. Betul? Tu jangan tinggal Yang sunnah sebelum tidur, bukan pagi petang. Sekali lagi, yang sunnah baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah ini sebelum tidur. Ni sebelum tidur tak baca, pagi petang dia baca. Okay? Rasulullah ajar kita baca 2 ayat terakhir ni bila? Betul kan yang biasa? Biasa kan yang betul? Okay? Saya ada dengar satu perkongsian tu kan. Syekh ni, dia kata dia biasa tidur pukul 10, pukul 8.30 dah tak isi waktu lain dengan kecuali istighfar. Kita pukul 8.30 buat apa? Dia kata banyakkan istighfar. Kita yang jalan je usia ni, banyakkan istighfar. Teringat istighfar. Lepas tu dia kata, sebelum tidur, kalau tidur pukul 10, pukul 8 tu, pukul 8.30 tu, lepas isyak tu, istighfar sampai tertidur. Tapi kita buat apa? Kita masih nonyek lagi cakap, duk berborak lagi, duk hanging out lagi kat luar, betul?
Tengok TikTok lagi. Tengah buat live lagi. Allah Akbar. Tapi kalau kat arah manfaat tak apa. Okay. Allah Akbar. Istighfar ya. Banyak-banyak istighfar. Kita dah senja gila. Okay. Banyakkan istighfar. Okay. Subhanallah. Allah Akbar. Jangan tinggal sunnah ni. Okay. Allah Akbar. Subhanallah. So penyakit bahayanya apa ni? Hati tertutup berlapis-lapis dan tak nak dengar peringatan. Okay. Waqra. Tadi ayat ni, ayat tadi tu, ni penyakit yang sangat bahaya. Apa dia penyakit bahaya ni? Apa penyakit bahaya dalam ayat ni? Ni Ni. Ni penyakit bahaya. Terbalik pula. Ni penyakit bahayanya. Yang ni penyakit bahayanya. Penyakit. Subhanallah. Minta maaf. Bukan tu. Ni. Hati tertutup dan telinga yang tersumbat. So, minta dengan Allah, bukakan hati kita, lembutkan hati kita. Kemudian, biarlah telinga kita ni bukan sekadar mendengar, menerima. Telinga ni dengar, terus masukkan dekat sini. Bila hati ni dah buka, dengar orang nasihat, dia boleh masuk. Tapi kalau ni dah tutup, dengar pun tak boleh masuk. Sucikan hati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, seterusnya. Tengok ayat selepas tu apa dia? Sayangnya Allah Allah Ar-Rafiq, Allah yang maha lembut bagi peluang kat kita. Okey. Dalil yang seterusnya adalah surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 61. Surah 16 ayat 61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 61. Okey. Dah tak ada yang bawa indeks Tadi bawa indeks Quran lagi laju saya pun surat. Okay. Dan kalau Allah menghukum manusia kerana kezalimannya, nescaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Okay. Subhanallah, ayat ni dia nak lagi faham, macam tadi ayat 58 kita tengok ayat 57 kan. Dia kena tengok daripada atas. Daripada ayat baru-baru ni ketika hari kemerdekaan dengan anak-anak. Saya ada bawa ayat ni. Surah yang sama, surah ke-16 sekarang ni. Okay, kalau kita tengok pada ayat 53, Allah beritahu semua nikmat daripada siapa? Semua nikmat daripada siapa? Daripada Allah kan? Okay. Allah kata wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat ni daripada Allah. Tsumma idza massakum dhurru fa ilaihi taj'arun. Maka kepadanya lah kamu minta pertolongan. Okey, saya terus baca pada terjemahan Kemudian apabila dia menghapuskan kesusahan itu daripada kamu, tiba-tiba sepuak di antara kamu mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Okay. So berlaku apa kat sini? Kesyirikan. Sebab tu kita perhatikan Al-Quran, bila Allah cerita tentang zalim, selalunya Allah membincangkan tentang kesyirikan. Okay? Tadi ayat tu zalim kan. Sebab tu Syekh memilih bagi kesalahan syirik. Sebab itu kesalahan maksiat yang paling besar. Right? Okay. Kita tengok kat sini, bila kesusahan tu dah dihapuskan. Surah Al-Ankabut, surah Yunus, kita jumpa kan macam surah Al-Ankabut, ketika kapal dia tengah tombang ambing, macam nak pecah dah, masa tu dia berdoa kan dekat Allah kan. Betul tak? Orang musyrikin,
Orang yang syirik ketika dia dapat bencana, atas kapal terbang ke dan macam nak bergegar, bukan macam lah, dah bergegar ataupun dekat laut. Okey, dia terumbang-ambing. Masa tu dia minta apa? Dia doa dekat Allah kan? Masa tu dia dalam keadaan kesusahan, betul? Tapi orang sekarang, dia mensyirikkan Allah ketika, bukan sekadar ketika susah. Kejap Bismillah. Bila dia susah, dia ingat Tuhan. Betul? Kalau kita tengok kisah zaman dulu, maknanya ketika dia senang, dia syirikkan Tuhan tak? Tak. Okey? Tapi bila dia susah, dia terus ingat Tuhan. Tapi orang sekarang senang dan susah, dua-dua dia tetap mensyirikkan Allah. Okay? So bila kita makin belajar, kita makin nampak, ya Allah, padahal Al-Quran Allah pelihara sampai hari kiamat. Dan makin menjadi-jadi perangai manusia ni. Right? Okay. So, kita tengok kat sini, bila kesusahan dia tu dah Allah angkat, dia syirikkan Allah. Okay. Kemudian yakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Mereka melakukan depan kerana mereka kufur. Okay. Punca syirik. Kufur. Tak bersyukur. Sebab itulah penting sangat bersyukur. Syukur sabar. Itulah dua sayap burung kita kan. Sebab kalau tak bersyukur, dia boleh bawa kepada kufur. Kufur tu boleh bawa kepada syirik. Oleh itu, bersenang-senanglah kamu dengan nikmat-nikmat itu bagi sementara di dunia. Kemudian kamu akan mengetahui balasan buruk. So, siapa yang mensyirikkan Allah, senangnya apa? Sementara. Sementara, kata Allah. Siapa yang buat kesyirikan, kesenangannya sementara. Ayat 56. Dan mereka yang musyrik itu menentukan untuk keperluan benda-benda yang mereka tak mengetahui hal keadaannya sebagai harta benda untuk mereka. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu ada-adakan secara dusta. Apa yang mereka ada-adakan? Latus aluna, kamu akan ditanya. Apa yang mereka telah melampau-lampau mengada-ngadakan ialah mereka, okey, perhatikan mereka syirik. So Allah terangkan apa yang mereka syirik. Mereka masa susah ingat Allah, dah senang lupa balik Allah. Lepas tu mereka mengada-adakan, iaitu mensyirikkan Allah dengan benda-benda yang mereka tidak mengetahui hal keadaannya sebenarnya. Demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanya apa yang kamu, astagfirullah. Lari pula sekejap Nak tunjukkan kronologi ayat. Kesenangan sementara. Okey, ayat 56. Mereka yang musyrik tu, mereka yang musyrikin tu mensyirikkan Allah tu, apa yang mereka dustakan Allah, apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka sekutukan Allah, dengan apa mereka sekutukan Allah, wa yaj'aluna lillahil banat. Mereka kata Allah ada anak perempuan. Maha suci ia, sedang bagi mereka pula mereka sediakan apa yang mereka sukai, anak-anak lelaki. Okey, zaman jahiliah Quraisy Mekah, mereka suka anak lelaki ke suka anak perempuan? Mereka suka anak lelaki kan? Anak perempuan mereka sampai muka masam kalau dapat anak perempuan. Dan bila besar sikit, mereka guna untuk buat gurau senda. Lepas tu dah besar, mereka tanam hidup-hidup. Ada tak perangai jahiliah macam tu kan? Ada. Okey, mereka tak suka anak perempuan. Tapi mereka kata apa? Kita tengok ayat 57 tu. Dan mereka katakan Allah ada anak perempuan. Dia tak suka anak perempuan. Tapi dia kata Allah ada anak perempuan. Melampau tak? Benda yang dia tak suka tu dia kaitkan dengan Allah. Sangat jahat. Melampau tak? Melampau. Dah lah syirikkan Allah dan dia sekutukan Allah dengan sesuatu yang dia sendiri tak suka. Kita kalau tak suka benda tu, suka tak orang kaitkan kita dengan benda tu? Tak suka kan? Okay, tengok ayat 58. Dan apabila dikhabarkan kepada seseorang mereka bahawa dia beroleh anak perempuan, muramlah mukanya. Ni perangai dia orang lah, dapat anak perempuan tak suka. Marah. 59. Dia akan sembunyi di orang ramai kalau dia dapat anak perempuan. Dia takkan declare. Okay? Dia anggap tu sebagai berita buruk. Sebab pada dia, kalau memelihara anak perempuan tu dalam keadaan hina. So dia menanam hidup-hidup dalam tanah. Tengok ayat 59 tu. Menanam hidup-hidup dalam tanah. Ketahuilah sungguh jahat. Sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu. Ayat 60.
Baru kita faham nanti ayat 61. Ayat 60 Allah kata bagi mereka yang tidak beriman pada hari akhirat itu sifat yang buruk. Sifat apa tadi? Mereka katakan Allah ada anak. Itu satu. Anak perempuan pula tu. Siapa yang dikatakan anak perempuan Allah? Malaikat. Okay. Dan bagi Allah jualah sifat yang tertinggi dan dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. So datanglah ayat 61 yang dalam kitab kita ni. Kan? Syekh letakkan ayat 61 dalam buku kita ni. Jadi walau yu'akhidullahu nas, dan kalaulah Allah menyiksa manusia disebabkan kezaliman mereka ni, bizulmihim. Apa yang mereka kezaliman yang mereka buat ni? Apa kezaliman yang mereka buat ni? Mereka mengatakan Allah ada anak perempuan. So kalau kita tadabbur, at least tengok 10 ke atas atau 10 ke bawah, kita nampak dia punya connection. Okay. So kezaliman mereka, mereka syirik tak ni? Syirik lah. Sebab mereka mempersekutukan Allah. Okay. Dan kalaulah Allah menyiksa manusia disebabkan kezaliman mereka, tentulah dia tidak membiarkan tinggal di bumi sesuatu makhluk yang bergerak pun. Dabbah, termasuk kita. So kalaulah Allah nak hukum pada orang yang mempersekutukan Allah, berlaku syirik, mengatakan Allah ada anak, apa akan jadi? Tak ada satu pun boleh hidup, boleh bergerak. Dabbah ni bergerak, termasuk kita lah yang boleh berjalan, boleh bergerak ni. Allah tak akan biarkan satu pun hidup. Sepatutnya, sebab tergamak kata Allah ada anak. Okay. Walakin, akan tetapi, yu'akhiruhum, Allah tangguhkan ila ajalim musamma, sehinggalah sampai waktu yang ditentukan. Ajalnya apa? Ajalnya apa? Hujung umur kita. Sampailah hujung umur dia yang telah ditentukan. Bila mati? Dah ditentukan belum? Dah. Dah ditulis belum bila kita mati? Ketika roh ditiupkan umur 4 bulan dalam kandungan, sudah ditetapkan ajal dan rezeki. Dah ditetapkan. Allahu Akbar. Dia lari. Okay? Subhanallah. So Allah akan tangguhkan. Sekalipun dekat dunia dia dapat kesenangan walaupun dia mensyirikkan Allah. Okay? Tapi tadi kan ayat sebelum dah kata kesenangan tu hanya sementara. Sampai bila? Sampai ajal dia sampai. So Allah tak kata Allah hapuskan hukuman. Allah yu'akhiruhum. Allah tangguhkan. Sampai bila? Sampai ajal dia yang telah ditentukan. Wa idza jaa ajaluhum, dan maka apabila telah datang ajal mereka, Allah ingatkan la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal, tidaklah mereka akan dapat minta untuk dilewatkan sesaat atau dicepatkan walau sesaat. Masa tu nak minta tangguh, nak bertaubat, nyawa dah sampai tenggorok ni boleh? Tak boleh. So kenapa Allah delay? Allah Ar-Rafiq, Allah yang maha lembut, tangguhkan siksa, tak turunkan azab. Sebab apa? Sebab apa? Supaya kita kembali. Okay, supaya kita, sebab Allah nak beritahu kita ni masih ada peluang. Okay, tapi kalau dah sampai ajal, tak boleh lagi dah. Okay, Allahu Akbar. Subhanallah, Allah Akbar. Ayat yang sama ni kita boleh tulis ayat yang sama macam ni juga dekat surah 35, surah Fatir ayat 45. Tapi hujung dia lain. Ayat dia sama. Okay. Tapi hujung ni Allah kata apa? Fa innallaha kana bi'ibadihi basir. Allahu Akbar. Ni, Allah Maha melihat. Kenapa hujung ni Allah tutup pula dengan dia yang Maha melihat? Apa sahaja perbuatan mensyirikkan Allah, Allah itu Maha melihat. Allah tahu basir. Basirah ni Maha menyaksikan, Maha melihat. Okey. Walaupun tak ada perbuatan, tapi syiriknya munafik kan dekat hati pun Allah tahu. Subhanallah, Allahu Akbar.
Jadi atas dua ayat ini, surah Al-Kahfi 58, surah An-Nahl surah ke-16 ayat 61. Okey. Ayat 61 ni kan. Tapi boleh tak saya sambung sikit lagi supaya tahu kronologi sikit lagi. Ayat 62, saya letak sampai 61, cuba tengok ayat 62. Surah 16 tadi. Surah Lebah, surah An-Nahl tadi. Ayat 62, wa yaj'aluna lillahi ma yaqrahuna wa tasifu alsinatuhum alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna la jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun. Dan mereka mengadakan bagi Allah apa yang mereka sendiri tidak menyukainya. Apa yang dia tak suka tadi? Anak perempuan. So kenapa kesalahan dia besar? Dia syirikan Allah. Dan dia syirikan Allah dengan mengatakan Allah ada anak, dan orang kafir waktu itu tak suka anak perempuan. Nampak tu? Mereka jadikan untuk Allah sesuatu yang dia benci. Supaya kita faham, supaya kita benci dengan orang yang buat syirik ni. Sebab tu Allah Akbar. Tak ada lain kita nak didik anak kita. Tolonglah ajarkan akidah yang betul, tauhid yang betul. Tauhid yang lurus, benar-benar lurus. Subhanallah. Pilihlah sekolah yang mengajarkan tauhid dekat anak. Allah Akbar. Lidah mereka memperkatakan perkara yang dusta, kononnya bahawa mereka akan beroleh kesudahan. Kita belajar surah An-Naba, An-Nazi'at. Mereka sangka apa? Kita belajar surah Al-Fajr. Mereka sangka mereka dapat kebaikan, betul? Mereka kaya, mereka ada kuasa, mereka ada harta. Walaupun mereka syirikan Allah, tapi mereka rasa mereka dapat nikmat, dapat kebaikan. Sebab itulah dia tak bertaubat, dia tak sedar-sedar. Tidak syak lagi bahawa bagi mereka lah api neraka. Untuk mereka api neraka. Mereka salah. Mereka sangka kesenangan yang dia dapat, kebaikan yang dia dapat tu tanda Allah muliakan dia, Allah sokong dia. Tak. Sungguh Allah kata bahawasanya pasti untuk mereka apa dia? An-nar, neraka. Wa annahum mufratun. Dan mereka lah orang yang disegerakan masuk dalam neraka. Walaupun mereka sekarang seperti hidup senang lena, tapi sungguh pasti mereka akan masuk api neraka. Okay? Dan Allah bersumpah, Tallahi, demi Allah, laqad, sungguh, pasti. Ayat 63 ni. Siapa yang berani berpaling, melawan, melakukan dosa besar iaitu syirikan Allah, sesungguhnya kami juga telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat terdahulu daripadamu, wahai Muhammad. Lalu syaitanlah yang telah lahumus syaitan. Syaitanlah yang telah mengindahkan perbuatan mereka. Okay? Perbuatan mereka itu fazayyana, nampak ni? Mereka rasa benda tu baik. Baik tak semestinya betul. Jangan ikut perasaan. Bila kita nak beramal ibadat, ikut Rasulullah. Jangan ikut perasaan. Kan bagus zikir sampai 5,000. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Betul ke? Kaji belajar Okay. Allah Akbar. Fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. Syaitan yang telah mengindahkan, dia nampak benda tu baik. Dia nampak benda tu baik. Baik tak mesti betul. Lahumus syaitan a'malahum fahuwa waliyuhumul yawm. Dan mereka dah kerana rasa benda tu baik, dia ikutlah syaitan tu. Dan mereka pula menganggap syaitan itu sebagai pemimpin mereka. Okay. Fahuwa waliyuhumul yawm walahum azabun alim. Maka dialah menjadi pemimpin mereka pada hari ini dan mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Okay. Dan tiadalah kami menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, kepada kita melainkan supaya engkau menerangkan kepada mereka akan apa yang mereka berselisihan padanya dan supaya menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Semoga kita, Allah maj'alna minhum, dengan limpah rahmat kasih sayang Allah, petunjuk dan taufiknya, Allah dengan penuh rahmat, Al-Quran depan mata kita ni yang telah diturunkan kepada kita. Mudah-mudahan kita faham dengan penerangan-penerangan Al-Quran. Kita tak akan berputus asa untuk faham, untuk belajar, untuk ikut. Okey? Sungguh Al-Quran ialah kitab petunjuk dan rahmat. Tapi untuk siapa? Liqaumi yu'minun. Siapa yang yakin dengan Al-Quran? Siapa yang yakin pada hari akhirat? Mereka lah yang akan dapat petunjuk. Okay, perhatikan surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tapi bagi surah Al-Baqarah ayat 185, hudal lin nas, tak sama. Okey? So bila kita belajar Al-Quran, kita tadabbur, kita akan nampak beza. Allah Akbar. Subhanallah. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahawa Allah boleh je langsung menghukum manusia. Gariskan Allah boleh langsung menghukum manusia atas dosa yang mereka perbuat. Seperti kufur dan maksiat dengan langsung. Menurunkan azab akibat kekejian dosa yang mereka lakukan. Tetapi Allah Maha Penyantun lagi Maha Lemah Lembut. Allah Ar-Rafiq, sehingga Allah Azza wa Jalla tidak langsung menghukum mereka tetapi menangguhkan. Gariskan tu. Menangguhkan. Namun tanpa mengabaikan dosa mereka. Allah tangguh bukan maknanya Allah dah hapus dosa. Allah akan hapus dosa tu kalau kita bertaubat. Okey? Semoga Allah rezekikan kita semua taubatan nasuha sebelum ajal kita tiba. Okey? So bukti lain tu, peringkat tu kita sambung minggu depan insyaAllah. Okay, so hari ni kita belajar bukti Allah itu Ar-Rafiq, ialah Allah Maha Lembut yang menangguhkan hukuman atas dosa dan maksiat. Dan dosa yang terbesar ialah mensyirikkan Allah. Supaya apa? Supaya kita ni kembali bertaubat kepada Allah. Supaya kita balik dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih. Okay? Tapi Allah delay bukan bermakna Allah dah hapuskan dosa. Ingat tu. Sebab itulah tadi kena sambung sampai ayat 63. Dekat ayat 61 tadi, kena sambung sampai 63 sebab Allah kata apa? Lahum wa lahum azabun alim. Dia once dia ikut kata syaitan, dia tak nak berubah. Dia ikut nafsu dia, cintakan dunia, maka walahum. Akhirnya, walahum azabun alim. Akbar. Subhanallah. So, kenapa dikenakan azab? Kenapa dikenakan azab? Sebab dah diutuskan Rasul. Allah dah utuskan Rasul sebagai petunjuk. Lepas tu Allah dah bagi kitab. Tapi diikut syaitan. Dah beri peringatan, berpaling. Dah berpaling, lupakan dosa yang dia dah buat. Dia tak bertaubat. Kalau kita jumpa orang macam ni, apa kita nak buat? Dan kalau orang tu kita? Istighfar dan bertaubat, mudah-mudahan Allah redha dengan taubat kita, Allah terima taubat kita. Ada yang lebih membahagiakan sebenarnya bila kita dapat melihat timbangan kita nanti dan kita menerima catatan amal kita dengan tangan kanan dari arah depan. Allah mahasibna hisaban yasira. Okay, doalah banyak-banyak. Sungguh tiada yang boleh membantu kita di dunia ini melainkan iman. Ada orang bertambah ilmu tetapi semakin lemah imannya. Kita tak nak jadi macam tu. Kita minta dengan Allah, kuat bertambah harta, kuat bertambah iman. Yang paling penting menambahkan bekal, menambahkan berat kebajikan pahala kita. So ilmu je bertambah tak bermanfaat kalau selagi tak diamalkan. Okay? Dan Allah Akbar. Dan paling bahaya kalau dah ada ilmu masih buat dosa. Bila diberi peringatan, dia berpaling. Surah apa? Surah Al-Kahfi ayat 57.
58. Okay? Allahu Akbar. So, insyaAllah kita sampai minggu depan. Aku di qawli hadha wa subhanahu wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.